Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ustazah harap semuanya sihat dan sentiasa dalam jagaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ini Ustazah nak ajar subjek Tunas Kadet Remaja Sekolah Musleh Unit 7 Ikhtiar Hidup. Dah bersedia semua? Objektif pembelajaran kita adalah antum akan dapat menyatakan apa itu ikhtiar hidup dan punca berlakunya situasi survival. Yang kedua, antum dapat menyediakan bungkusan ikhtiar hidup dan akidah merentasi kurikulum, berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Okey, apa itu ikhtiar hidup? Ikhtiar hidup ni apabila antum berhadapan dengan satu masalah, lepas tu antum berusaha melakukan apa sahaja yang antum mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam bahasa Inggeris, ikhtiar hidup ni disebut sebagai survival. Okey, di sini ada beberapa situasi berlakunya ikhtiar hidup. Yang pertama, apabila antum kehabisan bekalan makanan. Yang kedua, apabila antum menghadapi masalah tempat perlindungan. Yang ketiga, apabila antum diancam oleh binatang buas. Dan yang terakhir, apabila keselamatan diri antum terancam. Okey, seterusnya punca berlaku ikhtiar hidup. Okey, biasanya ikhtiar hidup ni dia terjadi apabila disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri. Sama ada semasa dalam peringkat perancangan aktiviti ataupun persiapan aktiviti ataupun semasa pelaksanaan sesuatu aktiviti. Dan yang kedua, ikhtiar hidup ini pun berlaku apabila kita ni kurang pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang diceburi. Seterusnya, prinsip ikhtiar hidup. Yang pertama, kita kena utamakan keselamatan. Yang kedua, usaha daripada diri kita sendiri. Yang ketiga, kawalan diri. Bagaimana kita mengawal diri apabila kita berhadapan dengan situasi survival. Dan yang terakhir adalah kerjasama apabila kita dalam satu pasukan. Tajuk seterusnya adalah bungkusan ikhtiar hidup. Okey, kita ni kenalah mempunyai persediaan untuk menghadapi situasi ikhtiar hidup. Selain daripada persediaan fizikal dan mental, persediaan peralatan juga adalah penting. Peralatan yang perlu kita bungkus ni mestilah kita letakkan dalam beg yang kalis air. Dan antara peralatan yang penting yang kita nak kena bungkus adalah sudah pasti yang pertama makanan, perubatan dan alat kegunaan. Okey, makanan yang kita boleh bawa adalah 2 bar coklat, 1 paket garam, 1 paket sup masak segera dan 4 sudu oat. Untuk perubatan pula, kita boleh bawa 5 biji pil anti diarrhea ataupun cerit berit, 1 biji pil anti malaria, 10 tablet pelali air, 10 tablet antibiotik, 1 set alat khusus patokan ular, 3 hingga 4 biji ubat pereda kesakitan dan 1 tiub ubat sapu antibiotik. Semua perubatan ini ataupun ubat-ubatan ni antum boleh dapatkan di farmasi ataupun di klinik. Dan pastikan ubat-ubatan ini antum tak alergik lah dengan ubat-ubat ni. Dan bersesuaian dengan diri antum. Yang terakhir adalah alat kegunaan. Untuk alat kegunaan ni kita boleh bawa
2 utas tali pancing. Okey, 3 bentuk mata kail. Ni sudah pastilah untuk kegunaan memancing kan. Memancing ikan. Dan seterusnya boleh bawa 1 hingga 2 batang lilin. Tali untuk buat perangkap. 1 pemetik api untuk memasak. 1 keping kertas aluminium. Okey, sekian saja daripada Ustazah. Cuma Ustazah nak minta antum buat buku aktiviti muka surat 27. Semoga dalam musim PKP ni masa antum dapat diisi dengan baik. Dan jangan lupa buat ulang kaji untuk tajuk-tajuk yang sebelum ini. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Sekian, terima kasih.